kita muka majlis kita dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabul izam sya'ulahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan pesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maka Nabi SAW pun menjawab, barang siapa taat kepadaku maka dia masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Jalan tak? Jalan tak? Ni ada. Baik, insyaAllah yang mati Fadil tuan imam kita. Berapa imam ni? 2, 3. Seorang je imam. 1. Yang hormati Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa masjid, kemudian sidang jamaah muslimin muslimat rahmatullah taala insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat sama sekali lagi insya-Allah malam ini kita sambung kitab Sifat 20. Betul tak? Sifat 10 satu pengenalan asas. Muka surat apa tu? Betul tak? Tanda 69. 69 nombor 3. Yang ketiga, ia juga bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata oleh musannif kata pengarang kitab, dan mudah-mudahan mendapat ilmunya insya-Allah dalam 2 negara, dunia dan akhirat. Baik. Yang ketiga, dalam pembahasan tertib daripada sebutan itulah, daripada sifat 20 tu bermula daripada wujud, qidam, baqah, muhalafatut alal hawadis, qiyamut ta'ala bi nafsih wa daniyat, sampailah qaunu ta'ala takaliman tu. Ia juga dikenali dengan tertib ta'akuli.
Kalau yang nombor 2 di belakang disebut tertib bernombor daripada nombor 1 hingga nombor 20, iaitu sifat wujud hingga kaunuhu mutakaliman. Di atas adalah tertib zikri. Apa maksud tertib zikri, tuan-tuan? Tertib dalam bentuk sebutan dan kiraan. Tertib dalam bentuk sebutan dan juga kiraan. Bukan tertib UQI. Mana bukan tertib secara hakikat dia. Apa tujuannya, tuan-tuan? Untuk memudahkan menyebut satu persatu, kerana tidak mungkin menyebutkan keseluruhan sifat 20 itu dengan sekali sifat, dengan sekali sebut. Mustahil kita nak sebut sekali. Sekali sebut mustahil. Daripada sifat wujud sampailah kaunuhu mutakaliman tu, sifat maknawiyah tu, mustahil kita nak sebut sekali je. Mesti kita sebut berulang kali wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Okey. Tapi di segi aulawiyat ataupun yang mana yang terlebih aula itu, mana yang terlebih aula sebut itu, kan? Kalau ada perbezaan di antara sifat-sifat 20 tu, semuanya penting, tak ada tak penting pun. Boleh saja kalau kita letakkan kudrat di depan, wujud kita letak di belakang, boleh je, tak ada masalah. Tapi kenapa letak wujud di depan? Adalah alasan-alasannya nanti. Di muka surat 69 tu ada alasan di situ. Yang kecil-kecil tu nanti kisah tu. Kenapa perlu sebut wujud dulu? Kenapa perlu sebut qidam? Kenapa baqah? Kemudian kenapa lepas tu mukhalafatu ta'ala dan hawadis? Adalah sebab-sebabnya. Ulama ahli sunnah menyusun dia begitu. Tapi di segi orang kata, di segi kekurang, mana yang kurang, mana lebih dan sebagainya, tak ada. Semua sama je. Tak adalah orang kata disebabkan kita letakkan kat belakang maka dia kurang, kita letak depan dia lebih. Bukan maksud itu. Contohlah kita letak wujud ke depan, wujud ni sifatnya lebih lagi berbanding dengan kaunuhu mutakaliman, duduk kat belakang. Belakang biasanya maknanya banyaklah kekurangan dia. Tidak juga macam tu. Jadi kenapa disusun di situ? Sebab senang nak sebut. Itu dikatakan tertib zikrun, tertib untuk sebutan dan kiraan. Bukan tertib UQI, bukan tertib secara hakikatnya. Jadi apa tujuannya? Untuk memudahkan menyebut satu persatu, kerana tidak mungkin menyebut keseluruhan 20 sifat itu dengan sekali sebut sahaja, mustahil. Faham kan? Okey. Kemudian yang ketiga, ia juga disebut sebagai tertib ta'akuli. Apa maksud ta'akuli? Tertib secara logik ataupun munasabah. Ia boleh dilihat dengan beberapa keadaan. Dia boleh lihat dengan beberapa keadaan. Mana dia, tuan-tuan? Tuan lihat muka nombor 92 tu. Nombor 92 bawah tu. Keadaan-keadaan tersebut adalah seperti berikut. Kenapa letak wujud depan? Kenapa letak wujud depan? Sifat wujud itu disebut pertama kali sebelum yang lain kerana ia sifat yang paling asas. Dia sifat yang paling asas ataupun sifat paling basic sekali lah dalam uluhiyah, dalam ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud sifat itu mesti duduk dahulu sebelum adanya sifat-sifat yang lain. Kerana wujud tu penting. Tak wujud, macam mana kita nak sebut dia kudrat, iradat dan sebagainya? Tak. Jadi wujud tu kena tak depan tu. Tetapi di segi orang kata di segi kelebihan-kelebihan wujud, qidam dan sebagainya itu semuanya sama je. Itu semua sifat Allah Ta'ala. Sifat qadim, sifat qadim yang sedia ada, yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Faham kan, tuan? Tak ada perbezaan antara segala sifat-sifat itulah. Baik. Kemudian dia kata lagi, tak mungkin ada sifat kudrah, berkuasa seumpamanya jika tidak ada sifat wujud.
Tak? Tak mungkin kita kata Allah Ta'ala ni ada kudrah tanpa ada wujud. Betul tak? Contohlah imam lah, Tuan Imam Syekh Puna ni, al-alim al-alamah kita ni. Baik. Kita kata imam ni seorang baik, seorang handsome, pemurah dan sebagainya, suka tersenyum, jarang marah, kan, sentiasa cool kan, jarang marah dan sebagainya. Sebalik tu kita tak tahulah, tapi yang depan kita okey lah kan, sebelakang tu belakang kira lah, betul tak? Baik. Jadi kita nak kata dia cool, kita nak kata dia ni seorang yang pemurah, seorang yang handsome dan sebagainya, mesti ada wujud dia dulu. Tak ada wujud, macam mana kita nak kata dia sifat pemurah, sifat mulia yang ada pada dia? Betul tak? Kemudian di samping wujud juga mesti ada sifat hayyun. Hayyun maknanya tu kan hidup. Mesti ada sifat hidup. Tak ada sifat hidup, macam mana kita nak katakan dia berkuasa, dia pemurah, dia cantik, lawa dan sebagainya. Mesti ada sifat wujud. Walaupun ada benda dalam dunia ni kan, dia tidak ada sifat hayyan, sifat hidup tu tak ada. Contohnya benda mati lah, benda mati kan, benda jamit ni benda-benda mati, seperti batu, benda-benda mati kan, benda-benda keras ni dia tidak ada nyawa, tapi dia wujud. Jadi mesti ada wujud dulu baru kita katakan batu tu, contohnya batu tu bulat, ataupun batu tu 4 segi, lonjong dan sebagainya. Kita nak letakkan batu tu keras, bulat, lonjong dan sebagainya, mesti ada wujud dulu. Walaupun tidak ada sifat hayyun, hidup pada dia. Tapi kalau manusia mesti ada sifat hidup. Tumbuh-tumbuhan mesti ada sifat hidup. Binatang mesti ada sifat hayyun, di samping mesti ada sifat wujud yang ada pada binatang. Bola kita boleh kategorikan, nisbahkan dengan sifat-sifat lain yang ada kepada binatang tersebut. Faham kan tuan-tuan? Boleh Seterusnya, begitu juga sifat-sifat yang lain. Begitu juga tak mungkin membicarakan tentang sifat-sifat Rasul jika tak dibicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala dahulu. Nampak? Tak boleh kita nak bicara dulu sifat yang ada pada Allah, sifat yang ada pada Rasul. Sifat yang ada pada Rasul, contohnya apa sifat yang ada pada Rasul? Contohnya Siddiq berkata benar. Fatanah, Rasul itu bersifat dengan cerdik. Amanah, tidak khianat. Apalagi tabligh, menyampaikan. Ada sifat-sifat yang wajib yang kita percaya pada Rasul, para Nabi dan Rasul ini. Jadi sebelum kita nisbahkan segala sifat-sifat itu ada pada Rasul, mesti Rasul itu mesti wujud dahulu. Tak wujud macam mana kita? Kita juga kan, kita mesti lihat segala sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala dulu, baru kita lihat pada sifat yang ada pada Rasul. Kerana antara Rasul dan Allah Ta'ala mana lebih mulia? Itulah Allah Ta'ala berbanding dengan para Rasul dan para Nabi. Itu sebabnya kita kena kenal dulu sifat 20. Cuma persoalannya, adakah sifat wajib pada Allah Ta'ala ni 20 je? Itu persoalannya. Adakah 20 je? Tidak. Lebih, kalau nak kira lah, hitung, lebih. Contohlah nama Allah Ta'ala ada 99 nama. Walaupun ada sebagai ulama' dia kata nama Allah Ta'ala ni ada 3,000 nama. 3,000 nama yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nama-nama yang hanya diketahui oleh para malaikat sahaja. Ada nama-nama yang hanya diketahui oleh malaikat yang di langit saja. Ada malaikat yang di bumi saja yang tahu nama Allah Ta'ala ni. Sebahagiannya lah. Tapi kita hanya tahu 99 nama. 99 nama tu pun pelbagai nama-nama, tafsiran kepada setiap nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dah menyatakan tentang sifat-sifat. Contohnya nama Allah Ta'ala At-Tawwab, At-Tawwabun. Apa makna At-Tawwab? Tawab mana? Pusing? Bukan. Tawab tu lain. At-Tawwab, Maha penerima taubat. Allah Ta'ala yang Maha penerima taubat. Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha penyayang. Ini termasuk dalam nama Allah. Nama Allah, dan juga menyatakan tentang sifat Allah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Tak ada? Baik.
Kemudian seperti yang telah disebutkan, pembicaraan sifat-sifat Allah Ta'ala dimulai dengan sifat wujud dahulu. Nampak? Itu alasannya. Itu dia katakan sebagai tertib ta'akuli. Ada berapa tertib tuan-tuan? 3 tertib. Pertama, tertib zikri, tertib di segi sebutan saja. Kemudian tertib ukui, tertib segi hakikat dia. Yang ketiga, tertib ta'akuli, tertib segi logik dan juga munasabah. Kenapa kita letakkan wujud tu depan? Itu dia katakan tertib ta'akuli. Baik. Yang kedua, kenapa selepas wujud kita sebut kidam? Kenapa lepas wujud kita sebut kidam? Kita sebut lain kan boleh? Kita sebut iradat dulu. Boleh tak? Tak salah pun, kan? Kerana sifat-sifat tu kan saya cakap tadi, tidak ada perbezaan lebih dan kurang di antara satu sama lain. Semua adalah siapa nama yang semua sangat penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kenapa selepas tu sebut kidam? Sifat wujud Allah Taala adalah wujud yang zati. Wujud itu namanya wujud zati, iaitu wujud yang sejati. Untuk menjadi wujud yang sejati, ia mesti tidak ada awal. Untuk menjadi wujud yang sejati, dia mesti tidak ada awal. Sebab itu selepas sifat wujud, para ulama tauhid meletakkan sifat kidam. Apa maksud kidam? Sedia ada ataupun tidak ada awal kepada wujudnya. Tidak ada awal kepada wujud Allah Ta'ala. Itu sebabnya letakkan sifat kidam. Namanya wujud zati. Wujud yang bangsa zat. Wujud di sini yang tak disebut wujud sejati. Makna wujud yang tidak ada awal kepada wujudnya. Macam kita ni ada awal kepada wujud kita. Sebelum wujud kita, siapa wujud dulu? Mak ayah kita lah. Sebelum wujud kita, mesti ada mak ayah kita dulu. Sebelum mak ayah kita, atuk kita, nenek kita. Sebelum atuk nenek, moyang kita. Sebelum moyang, itulah bertarik arus, mata rantai tu. Berlangsung sampailah kepada Nabi Adam AS. Kita pun tak tahu kita ni yang keberapa orang. Tak tahulah kita berapa ni. Lepas tu anak kita lagi esok, cucu kita lagi tak tahu yang keberapa orang. Kita pun kadang-kadang yang kita dapat ingat pun, kita punya keturunan pun berapa je? 2-3 keturunan je. Tapi separuh daripada ulama, separuh daripada macam orang Arab ni kan, dia tahu ibnu bin apa kan. Gitu. Tuan boleh ingat tak? Susah tak? Boleh nak mengkaji kan. Nak pergi tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, tu pun dah berapa yang level yang kita dapat. Mungkin dalam 5 level lah kot yang dapat. Lepas tu dah tak tahu dah. Tak tahulah bin apa tak tahu lagi dah. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, untuk menjadi wujud yang sejati, dia mesti tidak ada awal. La awalu li wujudihi. Tidak ada awal kepada wujud Allah Ta'ala. Kenapa apa? Kerana dia sedia. Sebab kalau ada awal kepada wujud Allah, sudah tentu dia berhajat kepada mukhassis. Apa makna mukhassis? Yang menjadikan Allah. Berhajat kepada menjadikan Allah. Bila berhajat pada menjadikan Allah, berhajat pula menjadikan Allah yang tadi. Allah di atas Allah. Kita bila berhajat pada yang menjadikan Allah tadi, berhajat lagi yang lain pula. Siapa pula menjadikan Allah yang kedua tadi? Siapa pula menjadikan Allah Ta'ala yang ketiga? Siapa ini yang keempat? Dan sebagainya lah. Itu dikatakan yahtaju ila mukhassisin. Berhajat kepada mukhassis. Mana yang menciptakan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak ada yang menciptakan. Sebab kalau ada yang mencipta, sudah tentu hadis baru. Macam kita ni baru. Sebab apa? Ada yang menciptakan itu, itulah Allah. Cuma kan beza kita dengan Nabi Adam. Nabi Adam tu dicipta daripada tanah. Kita daripada pertemuan air mani. Laki-laki perempuan. Tapi asal usul kita daripada tanah. Dan kalau kita mati pun ke mana? Ke tanahlah semula. Kembali semula ke tanah.
Ada riwayat menyatakan bahawa kan apabila sampai ajal seseorang itu kan akan ada sesuatu takdir ataupun keadaan yang akan membawa dia ke mana dia diciptakan, daripada tanah mana dia diciptakan. Kalau dia cipta daripada tanah Hong Kong, maka akan ada je jalan dia akan pergi ke Hong Kong dan mati di Hong Kong. Hong Kong Ustaz, tak ada tempat lain. Tak buat macam mana dah tanah Hong Kong. Kalau cipta daripada tanah Mekah, tanah Madinah, maka akan ada je jalan yang bawa dia ke Madinah. Sama ada dia pergi ziarah, umrah ke haji sebagainya, maka dia akan matilah di sana. Macam tu. Kalau diciptakan daripada tanah mana? Kolomboi. Kolomboi tu tak Kolomboi? Kolomboi tu Kolomboi tu ke Molokai, ke Johor. Johor pernah tak pergi Johor tu, ada dalam tu ada satu kampung Kolomboi nama dia. Kampung Kolomboi. Kalau dicipta daripada tanah Kolomboi, tuan-tuan, jadi akan ada jelah satu kuasa yang akan bawa kita tuan-tuan ke Kolomboi lah. Dan matilah di Kolomboi. Macam tu. Faham kan? Itulah manusia lah, cerita manusia. Baik, so tuan-tuan, perkara itu disebut dalam kitab berkenaan pembahasan berkenaan alam barzakh dan sebagainya, ada sebut benda tu. Baik, seterusnya sebab itulah selepas sifat wujud, para ulama tauhid meletakkan sifat qidam. Sedia, ada ataupun tidak ada awal kepada wujudnya. Yang ketiga, kenapa sebut baqa'? Apa makna baqa'? Kekal. Kenapa sebut kekal? Sifat wujud zati yang ada kepada Allah Ta'ala mesti tidak ada akhir. Kalau ada wujudnya wujud sejati, dia tidak akan ada akhir lah. Itu dikatakan wujud zati, wujud yang bersezat, mana wujud yang tidak ada pengakhiran. Itu sebabnya disebut baqa', kekal. Kekal ni letak nombor 3. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran kepada wujud Allah. Mana dari Quran menyatakan Allah Ta'ala itu tidak ada pengakhiran kepada wujudnya? Wal awalu wal akhiru. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dia yang terakhir. Apa maksud dia awal dan akhir? Maksud dia awal akhir itu maksudnya tidak ada permulaan kepada wujud dia. Bukan maksudnya ada pengawalan, tidak. Jangan kita faham wal awalu tu maksudnya Allah Ta'ala ni ada awal. Tidak. Maksud wal awal itu maksudnya tidak ada permulaan kepada wujud Allah. Wal akhiru, kan? Kalau segi terjemahan literal ya, terjemahan logah biasa, mana yang akhir, mana Allah Ta'ala ada akhir lah. Tidak. Maksud wal akhiru maksudnya tidak ada kesudahan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kesudahan kepada wujud Allah. Walaupun tuan-tuan, walaupun begitu, ada juga sesuatu benda yang dicipta Allah Ta'ala dalam dunia ini, kan, yang tidak ada pengakhiran kepada dia. Mana dia benda tidak ada pengakhiran? Contohnya ruh. Ruh tidak ada pengakhiran. Cuma ruh ada permulaan. Ruh ada permulaan, tetapi dia tidak ada pengakhiran. Itu juga dengan syurga dan neraka. Syurga ada permulaan kepada wujudnya, tetapi tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran kepada wujudnya. Begitu juga dengan penghuni syurga dan juga penghuni neraka besok. Tetapi setelah proses dihidupkan semula lah. Tetapi selepas daripada proses dihidupkan semula. Kenapa? Sebab kita ada kehidupan dan juga kematian. Manusia mesti mati dahulu, baru boleh masuk dalam syurga. Siapa tak nak mati, dia tak nak masuk syurga. Siapa tak nak mati, dia tak nak masuk syurga. Kenapa? Kerana syarat masuk syurga ni mesti mati dahulu. Dah mati barulah melalui proses soal jawab dalam kubur, lepas tu kebangkitan, pengiraan amalan di akhirat besok, pertemuan makhluk-makhluk langit dan juga bumi semuanya bertemu, para malaikat
jin, kan? Manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dibangkit semula dan dihisab segala amalan, masuk syurga, masuk neraka, tidak ada pengakhiran. Khalidina fiha, kekallah mereka itu selama-lamanya. Kecualilah seandainya apa-apa berlaku yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penghuni syurga ataupun penghuni neraka tersebut. Baik, seterusnya tuan. Jadi kenapa letak bakar nombor 3? Kenapa? Kerana sifat wujud zati yang ada kepada Allah Ta'ala mesti tidak ada akhir. Sebab itulah selepas sifat wujud, para ulama meletakkan sifat bakar, kekal ataupun tidak ada akhir, tidak ada binasa kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Boleh dah tadi. Tak kenal kawan saya satu habis penyilir takmir. Mana lagi? Ada? Dah balik? Dah. Dia datang tengok sekejap tu, pergi tempat lain lah. Dia memantau tu, jalan ke tak jalan kelas. Tengok orang yang ada seorang ke dua orang yang datang. Okey. Baik, insya-Allah seterusnya stadium. Stadium lagi ramai. Tak? Dia nak pastikan benda tu berjalan je. Dia tak nak nanti Ustaz Muhammad buat klaim tuntutan palsu. Tuntutan palsu dia tu. Ustaz buat tuntutan tapi Ustaz tak ngajak. Saya datang tak ada pun Ustaz. Kan. Tak apa, kawan saya. Dia suka gurau ni tu. Ustaz Izzat. InsyaAllah. Seterusnya tuan. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kenapa selepas itu disebut sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kenapa disebut letak nombor 4? Sifat baqa dan kidam hanya ada pada Allah Ta'ala, tidak ada pada makhluk. Sebab itulah selepas kedua sifat itu disebut sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala benda yang baru. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala benda yang baru. Itu sebabnya letak nombor 4. Pertama wujud, kedua kidam, sedia. Yang ketiga baqa, kekal. Yang keempat bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Setelah kita sebut kidam, baqa, baru kita sebut bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Sesuai tak? Sesuai lah letak nombor 4. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Seterusnya yang kelima, kenapa lepas itu disebut sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sekiranya, jawapannya sekiranya Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, mana bersalah Allah Ta'ala bagi segala baru, tentulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Itu maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Sesuai tak kita letak di nombor 5? Sesuai lah. Itu namanya apa tuan-tuan? Tertib ta'akuli tadi. Dari segi logik dan munasabah. So tu sebabnya kita letak dia nombor 5. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Disebut dalam kitab Penjelasan Besi. Tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada zat yang mencipta dan menjadikan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mencipta. Kalau ada, sudah tentu dia bersifat lemah. Hadis benda lemah. Besoknya yang keenam. Ada lagi tak? Belakang tadi keenam. Kenapa selepas itu disebut wahdaniyat pula? Lepas qiyamul ta'ala binafsi kan wahdaniyat. Kenapa disebut wahdaniyat?
sekiranya Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, mukhalafatun lil hawadith, dan tidak berhajat kepada yang lain, tentulah Allah Ta'ala itu bersifat esa. Wahdaniat, esa. Esa wahdaniat, esa pada, dia ada 3 esa. Esa pada zat, esa pada af'al perbuatan, dan dia esa pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 3 sifat esa lah. Itu pembahasan yang nanti panjang lah, pembahasan tentang esa. Faham kan tuan? Sesuai tak tuan letak wahdaniat tu? Sesuai lah. Esa. Kenapa kita sebut esa? Kenapa tak sebut satu? Sebab bila sebut satu mesti ada kawan dia, 2. Bila sebut satu dia akan ada kawan dia 2, 3. Okay? Sebab tak sebut satu tapi sebut esa, tunggal. Tunggal. Allah Ta'ala tu witrun, yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu tunggal dan menyukai benda-benda yang tunggal ataupun benda ganjil lah. Dia suka benda-benda ganjil ni. Itu sifat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, yang atas tu sifat manawiyah naklah ditulis dan dibaca dengan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ataupun berkuasa. Bukan semata-mata qadirun. Bukan semata-mata muridun. Kerana jika disebut qadirun, ia memiliki kuasa, maka ia berbentuk zat. Sedangkan perbicaraan ini melibatkan sifat bukan zat. Kerana dia melibatkan sifat, bukannya zat Allah SWT. Sifat manawiyah. Sifat manawiyah ni termasuk dalam kumpulan halun. Halun ataupun amrun. Setiap sesuatu tu dia ada 4. Setiap satu ada 4. Pertama, maujudun. Yang paling atas maujudun lah. Nombor 2 angkat bawah, nombor 2 bawah, namanya halun. Halun ni satu keadaan di antara wujud dengan makdum. Daripada ada, antara ada dengan tiada. Itu dikatakan halun. Ahwal ataupun halun. Yang ketiga amrun i'tibari. Amrun i'tibari ialah ia satu benda yang ada pada zihir, tidak ada pada kharij. Ada pada minda tapi tidak ada pada kharij. Okay? Dan yang ketiga itulah makdum, benda yang tidak ada. Benda tak ada. Jadi sifat-sifat manawiyah ni termasuk dalam kumpulan halun ataupun amrun i'tibari. Dia tak sampai pada tingkat maujudun dan tidak antara tingkat makdumun. Makdum. Baik, seterusnya tuan-tuan. Nombor 93. Jumpa tak? 93. Menurut pendapat Syekh Ahmad Fatani, penulis kepada kitab Faridah Faraid, sifat manawiyah itu adalah didahulukan dengan kaunuhu, yang berarti keadaannya Allah Ta'ala. Apa maksud kaunuhu? Keadaannya Allah Ta'ala. Di bawah ini dinukilkan pendapat Syekh Ahmad Fatani dalam kitabnya Fatwa Al-Fataniyah, muka surat 42-43. Apa dia kata tuan-tuan? Bahawasanya naklah diketahui olehmu akan bahawa segala sifat yang dinamakan dengan sifat manawiyah itu, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, dan kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Dan bukan sifat manawiyah itu semata-mata dengan qadirun, muridun, alimun dan sahaja, sebab dia termasuk dalam sifat ma'ani, bukan manawiyah. Hanya dengan keadaan kaunuhu, hanya dengan ketiadaan kaunuhu pada tiap-tiap satu daripada segala sifat itu, kerana bahawasanya keadaannya yang berkuasa, dan seumpamanya itu beberapa kelakuan yang menengahi antara maujud dan makdum. Dan satu kaul atau beberapa perkara yang iktibari pada kaul yang muktamad. Itu sebabnya bila sebut saja kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala hayyan, tak? Itu dikatakan ibaratun. Kalau contoh kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, dari segi definisi takrif macam mana? Ibaratun anil qiyami
satu ibarat daripada berdirinya sifat kudrat bizat, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ibarat tu dikatakan amrun itibari ataupun halun. Tadi saya cakap dah, bila sebut halun amrun itibari, dia pertengahan antara maujud dengan makdum, antara ada dengan tiada. Antara ada dengan tiada. Itu dikatakan amrun itibari. Baik, kemudian tuan, maka beberapa kelakuan tersebut, ada beberapa perkara yang tersebut itulah dibilangkan sebagai sifat manawiyah. Maka diketahui daripada demikian bahawasanya bukan sifat manawiyah itu qadirun dan muridun hingga akhirnya, kerana makna qadirun itu zat yang ada pada kudrat dan muridun itu ialah zat yang ada pada iradat. Dan apabila adalah makna tiap-tiap daripada segala yang tersebut itu zat, tidak sah dikatakan sifat. Bila sebut zat, zat lah. Bila sebut sifat, sifat lah. Dan tidak sah pula disifatkan Tuhan dengan beberapa zat yang berbilang-bilang itu. Okey, tu ada jadual bawah tu. Okey, jika ditulis kaunuhu qadiran, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah Ta'ala itu yang berkuasa atau punya sifat perkuasa, ini dalam kategori amrul itibari. Dia termasuk dalam kumpulan amrul itibari pada pendapat yang muktamad, atau juga boleh kita katakan halun, mana berada tengah-tengah antara maujudun dan maklum, antara ada dengan tiada. Kesimpulan inilah dinamakan sebagai sifat, iaitu sifat manawiyah. Baik, kemudian kalau kita tulis qadirun, bila kita tulis qadirun tanpa ada kaunuhu, yang atas tu ada kaunuhu kan, kaunuhu qadiran. Yang bawah ni qadirun saja, tak ada kaunuhu. Okey, ni termasuk dalam kumpulan zat Allah Ta'ala yang memiliki sifat kudrat. Diri atau zat Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat. Ini dikatakan sebagai sifat ma'ani. Ini termasuk dalam kumpulan sifat ma'ani. Okey. Kesimpulannya, ia tidak dinamakan sifat tetapi zat, sedangkan perbahasan ini adalah tentang sifat 20, bukan zat 20. Zat tak boleh disifatkan dengan satu zat, apatah lagi dengan beberapa zat. Boleh? InsyaAllah kan. Sikit lagi tentang belakang tu, beberapa catatan tentang sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar tu dikatakan sifat ma'ani. Kenapa kita terjemahkan dengan perkuasa, perkehendak, perhidup, kan? Kenapa kita terjemahkan letak di depannya? Soalan, kenapa sifat-sifat ma'ani diterjemahkan dengan iaitulah isim bukan masdari, ismi bukan masdari. Jawapannya, ia disebabkan beberapa sebab. Antaranya ialah menunjukkan sesuatu tu ada. Contohnya petani, penyapu, pesakit, perasa. Petani, penyapu, pesakit, perasa. Kan, dia menunjukkan kepada ada. Seseorang itu adalah petani, penyapu, pesakit, perasa. Jika diterjemahkan dengan bertani, kalau ini kan, bertani, menani, kan, menyapu, merasa, lain tak? Dia dah pergi lain kan? Dia dah pergi lain. Macam petani ni dia macam nama, kata nama. Petani, penyapu, kata nama tak? Pesakit, kata nama. Perasa, kata nama kan? Bila sebut bertani, dia dah perbuatan. Betul tak? Menyanyi, dah perbuatan. Mana bila sebut atau dia dah bertukar. Itu sebabnya sifat ma'ani kita terjemahkan dengan perkuasa, perkuasa, perkehendak, kan, perlihat, pendengar,
Pelihat, pendengar. Kita tak terjemahkan dengan mendengar. Sebab mendengar ni lebih kepada sifat manawiyah, sifat perbuatan. Dia bukan lagi sebagai satu isim ataupun nama, kata nama. Itu sebabnya kita cuba terjemahkan dengan per. Jika terjemahkan dengan ber, me atau men, ia menjadi perbuatan, ta'aluk atau tugas. Samaratus sifat. Samaratus sifat mana hasil buah daripada sifat tadi. Dan perbuatan atau ta'aluk tugas samaratus sifat ini semuanya bukan ada tetapi sungguh. Semuanya bukan ada tetapi kita katakan sebagai sungguh. Sungguh Allah Ta'ala itu berkuasa. Sungguh Allah Ta'ala itu melihat. Semua Allah Ta'ala itu berkata-kata. Okay, contoh, seorang pekerja menyapu sampah dengan menyapu. Seorang pekerja menyapu sampah dengan menyapu. Pekerja, nama kan, nama, kata nama. Pekerja, kata nama kan. Ini dikatakan sebagai wujudi. Ada. Kemudian menyapu. Menyapu ni perbuatan. Ini dikatakan amr i'tibari. Sungguh dia menyapu. Ataupun bukan ada. Antara ada dengan tiada lah yang amr i'tibari. Kemudian sampah. Sampah termasuk dalam wujudi. Penyapu termasuk dalam wujudi, kata nama. Sampah kata nama, penyapu pun kata nama kan. Yang perbuatan mana? Menyapu tu lah. Menyapu tu dikatakan seperti sifat kaunuhu ta'ala. Qadiran, muridan dan sebagainya termasuk dalam kumpulan manawiyah. Mana dia perbuatan. Tapi kalau pekerja sampah dengan penyapu, ini kata nama. Kata nama kan. Macam kudrat iradat tu dikatakan kata nama. Tu dikatakan sifat ma'ani. Dia tak katakan sifat manawiyah, tapi sifat ma'ani. Boleh? Pening juga kan? Boleh insyaAllah? Catatan, oleh kerana ada pekerja, penyapu dan melakukan sesuatu kepada sampah, maka perbuatan itu dikatakan menyapu. Inilah yang disebutkan sebagai amrul i'tibari intizai. Amrul i'tibari intizai. Apa maksud intizai? Ada lembu bawah kecil tu, tulisan bawah kecil tu. Intizai bermaksud cabut atau letak. Perbuatan menyapu dicabut atau diletakkan kepada situasi apabila ada pekerja, orang yang sedang memegang penyapu, ni alat, dan dia menyapu sampah tersebut. Dia menyapu sampah tersebut. Ini dinamakan intizai. Intizai ni cabut. Intizai ni saya memang mesti warah dia cabut. Intizai. Apa maksud cabut itu? Maksudnya perbuatan menyapu dicabut atau diletakkan pada situasi apabila ada pekerja yang sedang memegang penyapu, ni alat, dan dia menyapu benda lain, itu sampah. Dia menyapu sampah. Dia katakan sebagai amrun i'tibari intizai. Contoh lain, Zaid mendengar suara dengan sifat pendengar. Zaid kata nama, mendengar perbuatan. Betul tak? Kata perbuatan lah. Suara kata nama. Dengan sifat pendengar. Sifat pendengar. Ini namakan sebagai kata nama juga. Kata nama ataupun wujudi. Kalau sini sebut wujudi itu kata nama lah. Contoh Zaid, wujudi. Mana ada Zaid. Kemudian sifat mendengar, perbuatan, amr i'tibari. Suara, itu dikatakan sebagai wujudi. Pendengar, sebagai wujudi. Catatan, oleh kerana ada Zaid, suara dan sifat pendengar, kudrah, maka perbuatan itu disebut sebagai mendengar. Inilah disebut sebagai amr i'tibari intizai. Amr i'tibari intizai. Boleh tuan? Okey. Sampai situlah pengajian kita malam ni, insya-Allah.
Akan datang tersambung lagi apakah contoh terjemahan sifat ma'ani. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Pertanyaan? Tak. Ada kawan saya, dia cakap anak dia baru bersalin. Bukan baru bersalin, gugur tau dalam 3 bulan tau. Jadi dia dalam bentuk daging sikit tu kan. Jadi nak, kalau nak buat, nak tanam ke nak apa. Tanam je lah terus. Tanam tu. Dia tak ada bentuk tubuh kan? Daging sikit. Daging je. Dia tak ada bentuk batang tubuh manusia, tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Tak ada. Tanam je lah. Tak ada. Dia kalau ada bentuk batang tubuh tu baru diuruskan. Macam manusia kan? Macam biasa diuruskan. Tapi kalau tak ada dalam bentuk batang tubuh, kita terus tanam je lah macam tu. Kau tak nak kena mandi semua kan, kalau ada bentuk batang tubuh, tak ada. Tanam dekat yang patut tanam dekat kubur. Tak semesti kubur kan? Tak semestinya kubur. Sebab dia tak ada bentuk lagi. Tanam uri tu kan? Tanam uri tu macam tu lah. Sebab dia tak ada bentuk lagi, apa-apa lagi. Ada siapa gugur ke? Kawan dia, anak dia. Kawan abang. Saya dia buang je lah. Saya memang tahu. Yalah, tak ada bentuk lagi. Tak ada mata apa semua, tak ada kan? Tak ada. Tanam macam tu je lah. Kalau ada bentuk orang tu lain lah cerita. Okey, habis InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina as-sadiqa wa amalan taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanabatan ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala wa al-arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.